Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini insya-Allah kita akan bincang berkaitan dengan kelompok yang pertama daripada kelompok-kelompok Islam, iaitulah Asy-Syiah. Okey, siapakah dia Asy-Syiah? Apakah pegangan-pegangan kelompok-kelompok Syiah? Okey, jadi ini adalah pembentangan ataupun slide yang melengkapkan, okey, slide ataupun pembentangan yang dibuat oleh sahabat-sahabat daripada kumpulan-kumpulan pertama yang membentangkan kelompok Syiah. Okay, jadi sebelum kita bincangkan berkaitan dengan pegangan maupun kepercayaan bagi kelompok-kelompok Syiah, pecahan kelompok Syiah, jadi haruslah kita mengetahui akan takrifan Syiah dari sudut bahasanya terlebih dahulu. Utliqat kalimatu Syiah 'alal atba' wal ansar. Okay, jadi lafaz Syiah itu diambil iaitu dari sudut bahasanya bermakna pengikut maupun penyokong. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, ay min syi'ati Nuh wa ahli millatih, iaitulah daripada kalangan yang mengikuti akan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh dan juga agamanya. Okey. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Al-Azhari pula, Syiah ini dari sudut bahasanya bermakna ansaru rajuli wa atba'hu. Okey, bermakna pengikut ataupun penyokong bagi seseorang dan pengikutnya. Wa kullu qaumin ijtama'u ala amrin fahum Syiah. Dan semua ataupun setiap kelompok yang berkumpul ataupun bersetuju atas sesuatu perkara, maka mereka digelar Syiah, penyokong bagi sesuatu perkara itu ataupun yang mendokong akan perkara tersebut. Kelompok-kelompok yang menyokong akan sesuatu, okey, bersetuju akan sesuatu, maka kelompok ini dinamakan sebagai Syiah. Ini dari sudut bahasanya. Penggunaan lafaz Syiah juga didapati di dalam Al-Quran yang datang dengan pelbagai-bagai makna. Tetapi kesemuanya itu tidak lari daripada menyatakan Syiah itu dengan makna kelompok, kumpulan. Okey, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 69 yang membawa makna golongan, kelompok, jemaah daripada kalangan manusia, dan juga datang dengan makna kelompok seperti mana surah Al-An'am ayat 159 dan juga surah Al-Qalam 51 yang membawa kepada makna contoh ikutan, okey, tauladan, dan Al-Mutabi'u wal Mawali, okey, yang diikut, okey, seperti mana fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala allazi min aduwihi. Okey, jadi fawakadhahu Musa faqada alaihi. Okey, penyokong dan yang ni penyokong yang lain. Okey, jadi ini bukti bahawa lafaz Syiah itu juga disebutkan di dalam Al-Quran dengan makna kelompok, bukan merujuk kepada aliran sesat ini. Okey. Jadi apakah dia takrifan Syiah dari sudut istilahnya? Ikhtalafal ulama'u fi ta'rif syi'ati fima yali. Ulama berbeza pandangan dalam memberi takrifan Syiah ini berdasarkan takrifan-takrifan berikut. Yang pertama, annahu, okey, alima bil ghulbati ala kulli man yatawalla aliyan wa ahla baitihi. Okey, iaitulah yang mereka yang melebih-lebihkan pewalian Ali dan juga kaum kerabat Sayyidina Ali, iaitu merujuk kepada keturunan-keturunan Sayyidina Ali. Mereka melebihkan, okey, pada sistem pewarisan ataupun pada sistem pemimpinan itu adalah daripada kelompok Ali dan juga daripada Sayyidina Ali dan juga kaum kerabatnya. Yang kedua, humul lazina nasaru aliyan. Yang kedua, mereka mentakrifkan Syiah itu dengan makna mereka-mereka yang menyokong, okey, yang memberikan sokongan kepada Sayyidina Ali, wa'taqadu imamatahu nassan, dan mempercayai akan imam Sayyidina Ali ini ataupun kepimpinan Sayyidina Ali ini ianya dipilih secara nas,
wa anna khilafata man sabaqahu kana zulman lahu. Dan khilafah yang mendahului akan Sayyidina Ali ini, mereka ini adalah khilafah-khilafah yang zalim. Okey, iaitu zalim kepada siapa? Zalim kepada Sayyidina Ali. Kerana mereka percaya pemilihan Sayyidina Ali menjadi khalifah itu adalah merupakan pemilihan yang dipilih secara nas. Dengan makna layak ataupun wajib Sayyidina Ali menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, dan khilafah yang datang sebelum Sayyidina Ali seperti Abu Bakar, Osman, Omar, semuanya itu khalifah yang zalim, mengambil tempat Sayyidina Ali. Humul ladzina faddalu Aliyan ala Uthman radhiyallahu anhuma. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan makna Syiah ini, iaitulah mereka yang melebihkan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma. Yang keempat, asy-syi'atu ismun. Syiah ini adalah sebuah nama likulli man faddala aliyan, bagi mereka-mereka yang melebihkan Sayyidina Ali alal khulafa'i rasyidin, ke atas khalifah rasyidin itu, qablahu radhiyallahu anhum jami'an. Mereka melebihkan Sayyidina Ali daripada khalifah-khalifah yang datang sebelum Sayyidina Ali. Wa ra'a anna ahlal baiti ahqqu bil khilafah, dan melihat bahawasanya ahlul bait itu adalah yang paling layak sekali memegang tampuk khalifah. Maka inilah takrifan bagi Syiah yang dipilih kerana melihat akan ianya lebih umum dan meliputi akan sekalian kelompok. Kerana ada kelompok yang tidak mengatakan zalim, okey, bagi khalifah-khalifah yang datang sebelum Sayyidina Ali. Mereka tidak mengkafirkan, mereka tidak menyalahkan. Bahkan ada dalam kalangan kelompok-kelompok Syiah yang melebihkan siapa yang layak untuk dipilih, siapa yang lebih layak untuk memimpin, maka tidak ada masalah untuk memimpin. Okey, maka pemilihan ataupun takrifan keempat ini dilihat lebih baik daripada takrifan-takrifan yang lain. Okey, jadi khulasah daripada takrifan yang boleh kita buat berdasarkan segala bentuk takrifan telah kita bincangkan tadi, maka Syiah ini adalah i'tiqad ataupun boleh kita katakan kelompok yang mempercayai bi anna aliyan, bahawasanya Sayyidina Ali wa dzurriyyatahu ahaqqun nas bil khilafah, adalah lebih layak, orang yang paling layak daripada kalangan manusia itu untuk memegang tampuk khilafah ba'da wafati Rasul, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubasyaratan. Okey, serta-merta setelah wafat Rasul, maka Sayyidina Ali lah yang memegang tampuk khalifah. Wa anna aliyan kana ahaqqu biha. Okey, Sayyidina Ali itu yang paling layak, okey, dengan jawatan khalifah itu daripada Abu Bakar, Umar, Osman, okey, dan juga yang lain-lainnya. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ahida lahu biha min ba'dihi binasin ilahi, dan Nabi sendiri, okey, yang menjanjikan ke atas Sayyidina Ali ini dengan tampuk khalifah setelahnya dengan nas-nas ilahi. Okey, iaitu dengan hadis yang dibawa oleh Sayyidina daripada Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahawasanya, okey, Sayyidina Ali lah yang menjadi pewarisku. Okey, Sayyidina Ali lah yang akan memegang tampuk pemerintahan setelah aku. Maka nas-nas seperti ini telah dimanipulasikan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk menyatakan, untuk menyokong pandangan mereka, mengatakan Sayyidina Ali yang lebih layak berbanding khalifah-khalifah yang lain. Okey, itu menyebabkan mereka marah sangat tu. Zuhur tasyayyu'. Bilakah bermulanya Syiah ini? Okey, bila orang kata bibit-bibit permulaan kelompok-kelompok Syiah ini muncul? Ikhtalafat aqwal ulama'i. Berbeza pandangan ulama, tidak kiralah daripada kalangan Syiah itu sendiri, wa ghairihim, ataupun daripada kelompok yang bukan Syiah, fi tahdidi bad'i zuhuri tasyayyu', dalam menentukan bila mulanya Syiah ni. Okey, penentuan bila mulanya Syiah ini. Yang pertama, annahu zahara mubakkiran. Ada pandangan pertama mengatakan ianya bermula sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala yadihi haitsu kana yad'u ila tauhid, dan bersama-sama dengan baginda pula berdakwah kepada tauhid. Wa musyayati Ali, dan dalam masa yang sama mereka ini bersama-sama dengan Sayyidina Ali lah.
berdakwah kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang bersama-sama Sayyidina Ali dan juga bersama Nabi SAW berdakwah ke arah tauhid, mengesakan Tuhan. Jadi dikatakan bermula daripada situ. Ini pandangan yang terdapat oleh daripada kalangan mereka, menyatakan bermulanya Syiah daripada sejak zaman Nabi lagi, merujuk kepada mereka yang bersama-sama dengan Nabi, dan juga bersama-sama dengan Sayyidina Ali pada ketika itu berdakwah. Jadi yang menganggap akan kata-kata ini ataupun takrif ataupun pandangan ini adalah Muhammad Hussein Az-Zain. Muhammad Hussein Az-Zain iaitulah min ulama Syiati, daripada kalangan ulama Syiah wa ghairihi, dan selain daripadanya seperti kan Nabakhti wal Khomeini. Seperti Imam Nabakhti dan Imam Khomeini, iaitu daripada kalangan ulama-ulama Syiah yang menyatakan pandangan ini, bahawanya Syiah ini sudah bermula sejak zaman Nabi lagi. Mereka nak menyatakan bahawasanya Syiah inilah yang sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad SAW. Jadi jangan terpengaruhlah dengan pandangan mereka ini. Mereka nak kata Syiah bermula sejak bersama-sama dengan Nabi lagi. Yang kedua, an-nahru zuhara ka harakati siyasah. Ia punya bermula daripada gerakan politik. Fi ma'aqatil jamali hina tawajha Ali li qitali Talhah wa Zubair wa Aisyah. Pada peperangan Jamal, ketika mana askar-askar Ali bertemu dengan askar-askar Aisyah. Dua peperangan saudara pada ketika itu yang berlaku. Wa qad taz'um hadzal qaul Ibnu Nadim, yang mana yang menganggap akan pandangan ini iaitulah Ibnu Nadim, yang menyatakan haisud da'a annal ladzina saru ma'a Ali, iaitu mereka yang bersama-sama dengan Sayyidina Ali wattaba'uhu sammu syi'atan min dzalikal waqt, iaitu mereka-mereka yang duduk bersama dengan Sayyidina Ali, bersama dengan Sayyidina Ali menyerang Sayyidina Aisyah, maka mereka itulah yang dinamakan sebagai Syiah. Bermulanya Syiah itu sejak zaman tu, peperangan Jamal. Dan yang ketiga, tara anna tashayyu'a zahara ba'da wafati rasuli mubasyaratan. Dan ada yang melihat Syiah ini mula muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW serta-merta, wa natijatan, dan merupakan natijah li ikhtilafi man yakhlufuhu fil imamati wal khilafah wa huwa qaul Ibnu Khaldun. Iaitulah kenapa dikatakan setelah wafatnya Rasulullah SAW, kerana ia adalah merupakan natijah bagi perbezaan pandangan, bagi menentukan siapa yang layak menjadi imam dan juga khalifah. Jadi pemilihan tersebut setelah Nabi wafat, maka siapa yang terpilih untuk menjadi khalifah, maka situ bermulanya Syiah itu muncul. Inilah yang dipegang oleh Ibnu Khaldun. Kaul keempat mengatakan bahawasanya kelompok-kelompok Syiah ini bermula sejak peperangan Siffin, antara penyokong-penyokong Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah wa huwa qaulun li ba'dil ulama Syiati. Ia adalah pandangan daripada sebahagian ulama-ulama Syiah seperti Khunsari wa Abu Hamzah, Abu Hatim, seperti mana dikatakan juga ghairuhum minal ulama'i seperti Ibnu Hazm wa Ahmad Amin. Ahmad Amin, Ibnu Hazm juga mengatakan sedemikian. Kemudian annahu kana ba'da maqtal Husain radhiyallahu anhu Karbala wa huwa qaulu Kamil Mustafa Asy-Syaibi wa huwa Syi'i. Yang kelima menyatakan munculnya kelompok Syiah ini setelah pembunuhan Sayyidina Husain pada peristiwa Karbala, dan ini adalah pandangan yang dipegang oleh Kamil Mustafa Asy-Syaibi. Jadi kita lihat pula, jadi tak boleh nak menentukan bila sebenarnya mulanya mula Syiah ini muncul. Sebab ada banyak pandangan. Dan kemudian kita tengok berdasarkan apa yang kita lihat ini sebenarnya seolah-olah satu cerita. Seolah satu cerita yang mana ianya berterusan. Bersambung. Jadi di sini kita nak tengok al-marahilul lati mara biha mafhumat tashayyuq.
perjalanan ataupun perkembangan yang dilalui, okey, fahaman Syiah ini ataupun takrifan Syiah ini macam mana dia berkembang. Kerana madlulut tasyayyu', okey, penggunaan istilah tasyayyu' ataupun Syiah ini fi bad'il fitanil lati waqa'at fi ahdi Ali radhiyallahu anhu bimakna al-munasarati ila janibi Ali radhiyallahu anhu. Okey, pada mulanya Syiah ini pada zaman fitnah, okey, pada zaman permulaan fitnah itu berlaku, okey, nak katakan pada zaman Ali itu khususnya dengan makna yang menyokong Saidina Ali liyakhuza haqqahu fil khilafah, untuk mengambil haknya pada khalifah ba'dal khalifati Osman. Okey, ini mulanya Syiah yang sebenar, iaitu mereka nak menyokong Saidina Ali. Mereka menyokong Saidina Ali untuk mengambil tampuk khalifah yang selayaknya setelah Saidina Osman. Okey, mereka menyokong Saidina Ali menjadi khalifah. Wa kana ala hadha ra'yi kathirun minas sahabati wat tabi'in. Dan yang memegang akan pandangan ini ataupun yang mengikut ataupun yang menyokong Saidina Ali pada ketika ini semua daripada kalangan sahabat dan juga para tabi'in, kerana dipilih melalui sokongan yang ramai. Hai sura'au anna aliyan huwa ahaqqu bil khilafati, yang mana para sahabat, para tabi'in dan yang menyokong Sayyidina Ali pada ketika itu melihat akan Sayyidina Ali ini ahaqqu bil khilafati min Muawiyah, lebih layak untuk menjadi khalifah daripada Muawiyah, bisababi ijtima'i kalimatin nasi ala bai'atihi, disebabkan telah sepakat, okey, manusia pada ketika itu membai'ah Sayyidina Ali menjadi khalifah. Maka apabila sudah bai'ah, maka semua akan mengikut Sayyidina Ali. Dia sudah dipilih secara betul, okey, dan dia sudah dibai'ah menjadi khalifah, maka semua kena ikut, semua kena sokong dia. Okey, jadi ini permulaan Syiah, iaitu pada asalnya tidak ada kesilapan, tidak ada kesalahan pada perkataan Syiah itu sendiri. Okey, kerana semua pun begitu. Kita pun sendiri menyokong akan Khalifah Ali. Okey, tidak ada masalah. Namun setelahnya itu, okey, perkembangan takrifan Syiah itu membawa kepada kesalahan satu kelompok yang sesat. Wala yasihu ayyafhama anna haula'i hum asasu Syiah. Maka tak boleh kita faham bahawasanya mereka yang menyokong Sayyidina Ali pada ketika ini adalah pengasas Syiah yang kita nampak sekarang ni. Wa qad kana al-mutasyayyi'una li Ali fi hazil mahalati mu'tadilin. Jadi penyokong Sayyidina Ali pada ketika ini, okey, pada ketika ini adalah dalam kalangan mereka yang adil, kerana melihat akan Sayyidina Ali lebih layak menjadi khalifah kerana sudah dibai'ah. Bukannya Muawiyah tak boleh ambil tempat, kerana Muawiyah tidak dibai'ah menjadi khalifah. Yang dibai'ah menjadi khalifah itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Falam yakfuru wahidan minal mukhalifin. Dan golongan-golongan yang menyokong Sayyidina Ali pada ketika ini yang kita katakan adil itu, mereka tidak pernah mengkafirkan salah satu daripada mereka yang menentang Sayyidina Ali. Okey, wala minas sahabah, tak pula mengkafirkan para sahabat, walam yasubbu ahadan, dan tidak mencelakakan salah satu daripada sahabat. Wa innama kana mailuhum ila Ali natijatan alal wala. Cuma mereka ini cenderung mereka menyokong Sayyidina Ali berdasarkan, okey, kepatuhan kepada Sayyidina Ali kerana sudah dibai'ah menjadi khalifah. Maka kita kena patuh, dia pemimpin yang telah kita pilih. Okey, bukan orang lain. Kita tengok pula kemudian macam mana perkembangan Syiah ini. Kita kata tadi pada mulanya tidak ada masalah kerana bermula dengan menyokong Sayyidina Ali menjadi khalifah setelah Sayyidina Osman, dan Sayyidina Ali sudah dibai'ah, jadi kena patuh. Dan yang kedua, summa bada'at tashayyu'u ya'khuzu janibat at-taruf wal khuruj 'anil haq. Kemudian bermulalah Syiah ini mengambil perkara-perkara yang jelas bertentangan daripada kebenaran. Mula dari sini Syiah itu jauh daripada agama dan mula keluar daripada kebenaran. Wa bada'a arafdu yazhar wa bada'as afkaru Ibn Sabah tu'ti thamaruha asyarirah. Okey, maka bermulalah kerosakan. Okey, kerosakan sudah muncul
dan bermulanya pemikiran-pemikiran Ibnu Saba mendatangkan hasil yang buruk, yang mana yang sudah mempengaruhi beberapa kelompok yang menyokong Sayyidina Ali ini. Fa'akhaza haula'i yadhhuruna syarra. Maka bermulalah kelompok-kelompok yang menyokong Syiah ini kerana terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Saba, maka mereka telah melahirkan pemikiran yang salah. Fayasubbuna sahabata, mereka telah mencelakakan para sahabat, menyumpah para sahabat. Wa yakfurunahum, mereka mengkafirkan para sahabat. Wa yatabarrauna minhum, dan melepaskan diri daripada mereka. Mereka tak mahu menyetujui para sahabat, bahkan mereka berkata buruk kepada sahabat. Walam yastathnu minhum, illal qalila, dan tidak terkecuali daripada kalangan mereka itu melainkan yang sedikit. Yang ada beberapa nama yang mereka tidak mengkafirkan, kerana mereka menyokongnya. Salman Al-Farisi, Abi Dhar, Miqdad, Ammar bin Yasir wa Khuzaifah. Ini antara sahabat-sahabat yang tidak termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat yang dikafirkan ke atas mereka oleh orang-orang Syiah. Antara sebabnya kemungkinan daripada Farsi, iaitulah daripada mana asalnya Syiah ini. Wa hakamu ala kulli bil kufri wa riddati li adami wafaihim bi bai'ati Ali wa tanfizi wasiyati Rasul. Dan mereka ini telah menghukumkan kafir, ke atas para sahabat, yang tidak melaksanakan wasiat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang menyatakan pewarisku adalah Sayyidina Ali. Jadi pemikiran yang lebih layak menjadi khalifah itu adalah Ali, bukannya Abu Bakar. Telah dibawa oleh Ibnu Saba, telah diporak-porandakan oleh Ibnu Saba, lantas telah dipengaruhi oleh orang-orang Syiah pada ketika itu, menyebabkan mereka mula mencaci maki para sahabat. Qad alima Ali bidzalika, dan kemudian Sayyidina Ali mengetahui akan perkara ini, kemudian fanafahu ilal madain, Sayyidina Ali telah mengusir mereka-mereka yang sedemikian mengkafirkan para sahabat. Bahkan Sayyidina Ali menghukumkan kepada orang-orang yang sedemikian ini dengan keluar daripada daerahnya. Jangan duduk di sini lagi. La tusakinuni bibaldatan abada. Jangan duduk di sini lagi, keluarlah. Yang berkata sedemikian, yang hukumkan kafir kepada para sahabat, menyatakan aku lebih layak daripada Abu Bakar. Aku tak pernah kata sedemikian. Maka yang berkata demikian sila keluar daripada negeri ini. Jadi ini hukuman yang diberikan oleh Sayyidina Ali kepada mereka-mereka yang terlampau taksub seperti ini. Summa balaghat tasyayyu' indal ghulati. Kemudian itu dah tahap mengkafirkan. Sekarang ini datang pula perkembangan Syiah itu membawa kepada gulat. Lebih kepada hulu dah sekarang ni. Ilal huruj anil Islam. Tadi huruj anil haq saja, keluar daripada kebenaran sahaja, menyatakan Sayyidina Ali lebih layak menjadi khalifah. Sekarang ni perkara-perkara yang dibawa itu jelas bertentangan dengan Islam. Jelas bertentangan dengan Islam secara terus, seperti mana nada haula'i bi uluhiyati Ali, sehingga melampau-lampaunya mereka ini menyatakan akan ketuhanan Sayyidina Ali pula. Wa qad taz'umu hadhihi tabaqah Ibnu Saba, yang membawa anggapan-anggapan seperti ini adalah daripada kalangan Ibnu Saba dan penyokong-penyokongnya. Wa qad akhraqa Ali radhiyallahu anhu bin nari kullu man thabata annahu qala bihadza. Sayyidina Ali apabila mendengar sedemikian, mentuhankan beliau, lantas apa Sayyidina Ali buat? Sayyidina Ali telah membakar akan orang yang berkata sedemikian. Siapa yang sedemikian, Sayyidina Ali telah menjatuhkan hukuman dengan membakar mereka. Jadi kita sentuh pula berkaitan dengan nama-nama bagi kelompok Syiah. Syiah ini ianya secara mudah, secara ringkasnya, dikenali dengan 3 nama ini yang biasa kita dengar. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi yang biasa kita dengar inilah Syiah. Kadang-kadang bila sebut Rafidah, maka merujuk kepada Syiah. Zaidiyah pun juga merujuk kepada Syiah. Wa kullu hazihil asma'is salasah, dan semua nama-nama yang 3 ini waradat min khilali kitabati ba'dil ulama'i an ta'ifati Syiah. Semua nama-nama ini banyak kali disebutkan oleh
di dalam buku-buku para ulama apabila menceritakan berkaitan dengan kelompok Syiah. Okey, Syiah, Rafidhah, Zaidiyah. Okey, ni nama-nama lain menyatakan berkaitan dengan Syiah. Okey, dalam buku-buku ulama banyak menyatakan 3 kelompok ini. Okey. Adadu firakihim, bilangan kelompok mereka. Fal Ash'ari, Imam Abu Hasan Al-Sy'ari yazkuru annahum salasu firakin ra'isiyatin. Okey, terdapat 3 kelompok utama. Wa ma adaha furu'un. Okey, ada 3 kelompok pertama. Yang selainnya itu, selebihnya itu furu'nya sahaja. Yaral Baghdadi, manakala Imam Baghdadi melihat ya'udduhum arba'atu asnaf. Okey, ada 4 kelompok, manakala selebihnya itu furu'nya sahaja. Wa ya'udduhum Syahrastani, manakala Imam Syahrastani mengatakan ada 5 kelompok utama, manakala selebihnya itu furu' sahaja. Wa ba'duhum ya'udduhum aktsarun bikatsir, dan ada yang keempat, jumlahnya itu tidak menentu kerana terlalu banyaknya kelompok-kelompok Syiah sehingga menyusahkan kepada kita untuk menentukan siapa ataupun berapa bilangan kelompok asas bagi Syiah ini. Jadi apakah sebab adam ittifaqil ulama'i ala adadi firaqi syiati? Okey, apakah sebab yang menghalang persetujuan daripada kalangan ulama dalam menentukan bilangan kelompok Syiah yang ada, yang wujud? Haula'i bada'u yadkhuluna fil islami ma la yattafiqu ma'al islam. Kerana mereka telah memasukkan ke dalam Islam itu apa yang tidak dipersetujui, yang tidak ada di dalam Islam. Bal yattafiqu ma'a hawahum, bahkan mereka memasukkan perkara-perkara yang sama dengan ataupun mengikut hawa nafsu mereka sahaja. Fa adafu ila al-fiqh syi'i afkaran jadidatan, maka mereka dalam masa yang sama telah menambah beberapa pemikiran-pemikiran yang baru ke dalam Syiah ini. Okey, mereka pemikiran asal mereka, kemudian datang pula orang lain, tambah pula dia sebenarnya macam ni, tambah pula yang lain pun sebenarnya macam ni. Ashamat fi kathrati tafarruqi min man yantasibu ila tasyayyu', menyebabkan apabila banyaknya pemikiran-pemikiran baru ini masuk ke dalam pemikiran Syiah, menyebabkan banyak berlakunya perpecahan. Okey, yang ni menyokong begini, ini kata begini, ini kata begini. Okey, yang mana kesemuanya menisbahkan diri mereka sebagai Syiah, tetapi ada banyak kelompok. Okey, kerana kelompok ni ada perangan lain, kelompok ni ada perangan lain, kelompok ni ada perangan lain. Okey, jadi maka sebab itulah para ulama mendapati kesukaran untuk menentukan akan bilangan kelompok Syiah yang sebenar. Okey, kemudian antara kelompok-kelompok Syiah yang boleh kita sebutkan, yang biasa kita dengar, antaranya adalah Al-Ghaliyah, Az-Zaidiyah, Al-Kaisaniyah dan Ar-Rafidhah. Ini adalah 4 kelompok utama lah yang boleh kita katakan apabila disebutkan Syiah, kelompok utama dia ada 4. Okey, tapi ada banyak lagi, tetapi cukuplah 4 ni saja kita fokuskan, iaitulah Al-Ghaliyah, Az-Zaidiyah, Al-Kaisaniyah, Ar-Rafidhah ila Isna Asyariyah wa hiya al-wajihatul barizatu fi asrina al-hadir. Okey, Syiah Rafidhah, Syiah Imam 12 inilah yang paling kita kenali pada zaman sekarang ni. Okey, Ghaliyah, Zaidiyah, Kaisaniyah ni agak sukarlah sebenarnya untuk kita jumpa, dan tidaklah tersebar luas melain seperti Syiah Rafidhah, Syiah Imam 12 ni. Okey, yang lebih terkenal, okey, di seluruh dunia sekarang ini. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Kelompok yang pertama, kelompok asas yang ada dalam Syiah ini, iaitu Al-Ghaliyah. Okey, kelompok Al-Ghaliyah, kelompok yang melebih-lebih, diambil daripada perkataan hulu. Okey, mereka ini terlampau. Okey, golongan-golongan pelampau Syiah. Nah, kita panggil golongan-golongan pelampau Syiah. Wa humul lazina ghalau fi haqqi a'immatihim. Mereka ini melampau-lampau dalam menentukan hak imam mereka. Imam mereka lebih macam ni, imam mereka mesti macam ni, mereka mesti macam ni. Hatta akhrujuhum ilal hududil ilahiyati, sehingga lebihnya mereka itu melepasi akan had ketuhanan. Okey, menyamakan dengan had ketuhanan. Okey, imam-imam ini bersifat dengan sifat-sifat Tuhan. Wa rubbama syabahullaha bil makhluqi, bahkan mereka menyamakan juga. Okey, dengan penyataan mereka ini, imam itu disebabkan mempunyai kehebatan seperti Tuhan, maka mereka telah menyamakan
Okey. Tuhan dengan makhluk. Okey. Jadi antara pegangan-pegangan yang dibawa oleh mereka seperti pegangan at-tanasuh, ar-raj'ah, al-bada', at-tashbih. Nanti kita akan sentuh satu persatu. At-tanasuh itu maknanya apa? Ar-raj'ah itu maknanya apa? Al-bada', at-tashbih apakah maknanya? Jadi kelompok-kelompok Ghaliyah ini memiliki keempat-empat pandangan ini. At-tanasuh dengan makna orang yang mati akan hidup kembali, tapi dalam bentuk yang lain, iaitu orang mati itu kerana memiliki hutang lagi ataupun memiliki kesalahan yang besar, maka mereka akan dihidupkan dalam pelbagai bentuk di dunia sekarang ini, untuk menjalani kehidupan di dunia. Kemudian ar-raj'ah dengan makna imam-imam ataupun orang-orang Syiah nanti di hari kiamat kelak akan dibangkitkan untuk menuntut bela atas nama kebenaran. Mereka lah akan membunuh semua pengikut-pengikut ahli sunnah wal jamaah. Al-bada' iaitu menyatakan adanya permulaan bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. At-tashbih menyamakan pula antara makhluk dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini antara empat konsep yang dipegang oleh mereka ataupun yang ada pada mereka. Ini disebutkan beberapa kelompok Al-Ghaliyah, Sabaiyah, dan juga yang lain-lain lah. Tetapi kita nak fokus pada As-Sabaiyah ini sahaja. As-Sabaiyah merujuk kepada atba'u Abdullah ibn Saba'. Bila kita sebut Sabaiyah merujuk kepada pengikut-pengikut Abdullah ibn Saba' yang merupakan orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam untuk memporak-perandakan akan agama Islam itu sendiri. Fahuwa asyaddul muhawwidina 'alal khalifati Uthman. Dialah yang telah telah memporak-perandakan, telah menjadi batu api. Telah membuat rancangan ke atas pembunuhan Sayyidina Khalifah, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, hatta waqa'as al-fitnah. Beliaulah yang telah memporak-perandakan, telah mewujudkan akan fitnah. Wa qad qala li Ali anta fanafahu ila al-madaini. Jadi beliau telah mengatakan kepada Sayyidina Ali, engkau adalah engkau, dengan mana engkau adalah Tuhan, Tuhan adalah engkau. Maka bila Sayyidina Ali mendengar sedemikian, Sayyidina Ali telah menghalau dia daripada bandar, daripada negara dia tu. Za'ama anna aliyan kana nabiyan wa ghulan aksaru hatta za'ama annahu ilahun. Beliau telah menganggap akan Sayyidina Ali ini adalah nabi, dan ada dalam kalangan yang lebih lagi daripada itu, penyokong-penyokong Sabaiyah ini mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali ini adalah Tuhan. Jadi ini nak kata melampaunya mereka ini dalam menyokong imam mereka itu, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian wada'a ilal qawli bi raj'ati. Mereka juga memiliki atau mempercayai akan konsep raj'ah. Raj'ah dengan makna kembalinya. Ulama-ulama ataupun penyokong-penyokong, pengikut-pengikut Syiah ini, di hari kiamat kelak, di hadapan Imam Mahdi nanti, maka mereka lah yang akan menang. Mereka lah yang akan memegang akan tampuk dunia ini, menuntut bela balik atas kebenaran, bahawasanya mereka lah yang sebenar. Kalah Ahlussunnah wal Jamaah ini salah. Summa ilal qawli bi uluhiyati Ali. Kemudian mereka menyatakan juga akan ketuhanan Sayyidina Ali, wa annahu lam yaqtul. Bahkan mereka mengatakan Sayyidina Ali ini lam yuqtal, tidak dibunuh, bal sa'ada ila samai. Sayyidina Ali ini tidak dibunuh, tetapi diangkat ke langit sahaja. Wa anal maqtulah, dan yang dibunuh itu adalah syaitan tasawwara fi surati Ali, yang telah menggambarkan dirinya itu dengan gambaran Sayyidina Ali. Jadi yang dibunuh itu adalah syaitan sahaja. Ini pandangan mereka. Ini pegangan mereka bahawasanya Sayyidina Ali itu belum mati lagi. Yang mati itu adalah syaitan yang kita bunuh sebenarnya, yang menyerupai Sayyidina Ali. Kerana jasad Sayyidina Ali yang sebenar ada di langit sana. Wa hazi raj'ah allati za'amaha li Ali kana qad za'amaha li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekembalinya, pegangan sekembalinya Sayyidina Ali dan penyokong-penyokong Syiah ini,
okey, yang disangkakan kepada Sayyidina Ali juga disangkakan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga akan kembali di hari kiamat kelak menyokong akan kelompok Syiah ini. Wa min Ibnu Sabah insya Abbas asnaful gulat, dan daripada Ibnu Sabah inilah lahirnya kelompok-kelompok gulu yang lain. Okay, kerana dia memang tidak suka akan Islam. Itu kelompok As-Sabaiyah. Secara ringkas saja kita terangkan Okey, kemudian Al-Kaisaniyah alatul khilafah indahum ba'dal Husain ila Muhammad bin Hanafiyah wa sulalatihi yaquluna bi tanasuhil arwahi wal hululi wa raj'ati ba'dal mauti. Okey. Dan dikatakan kelompok Kaisaniyah ini adalah daripada kalangan mereka-mereka yang datang setelah Husain, yang membawa kepada Muhammad bin Hanafiyah dan juga keturunannya, yang mana Kaisaniyah ini mengatakan menyatakan akan konsep tanasuhul arwah, yang mana akan kembalinya ruh-ruh ke dunia ini. Kemudian menyatakan juga al-hulul, bersatunya Tuhan dan juga manusia, wa raj'ah ba'dal mauti, dan memegang konsep kembalinya kelompok-kelompok Syiah ini setelah matinya mereka di hari kiamat kelak. Wahum ashabu Kaisan maula Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Mereka adalah pengikut-pengikut Kaisan yang merupakan sahabat kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan dikatakan juga beliau ini, Kaisan ini, adalah tilmizu Muhammad bin Hanafiyah, anak murid kepada Muhammad bin Hanafiyah. Antara kelompok-kelompok Kaisaniyah ini seperti Muhtariyah, Hashimiyah, Harithiyah, Bayaniyah, Razamiyah. Ada banyak kelompok-kelompok Kaisaniyah. Kemudian kita menyentuh pula berkaitan dengan kelompok Az-Zaidiyah. Siapakah dia kelompok Zaidiyah, yang mana dinyatakan oleh sebahagian orang bahawasanya kelompok Zaidiyah ini banyak berada di Yaman, dan juga negara-negara di Khalis sana. Mereka adalah atba'u Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau adalah pengikut kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, daripada kalangan Sayyidina Ali juga. Pengikut kepada Zaid bin Ali ini. Kerana Zaidun munsarifan ilal ilmi. Zaid ini adalah merupakan seorang yang cintakan akan ilmu. Lahul fil fiqhi kitabul majmu'. Beliau ini dalam ilmu fiqh memiliki sebuah kitab yang bernama Kitab Majmu', walahu salatin bi ulama'i asrihi. Beliau juga mendapat pujian daripada kalangan ulama pada zamannya. Akhadha an Wasil bin Atha Ra'sul Mu'tazilah. Beliau telah mengambil ilmu, mempelajari ilmu ataupun antara guru-guru kepada Zaid ini adalah seperti Wasil bin Atha yang merupakan pengasas bagi Mu'tazilah, wa akhadha an Abi Hanifah. Dan beliau juga, nak kata cintanya beliau dengan ilmu itu, beliau ini juga tanpa disalah sangka, beliau juga adalah merupakan anak murid kepada Abu Hanifah. Jadi nak kata dia ni antara orang yang berilmu. Waqad wasafa Abu Zahrah Az-Zahidiyah bi annahum, Abu Zahrah dalam kitab sejarahnya telah menyatakan akan kelompok Syiah Zaidiyah ini bahawasanya mereka ini aqrabu firaqi syiati ila jama'ati islamiyati, kelompok yang paling dekat sekali dengan jemaah Islamiyah, ataupun kelompok yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa aksaru i'tidalan, dan paling adil dalam kalangan kelompok-kelompok Syiah yang lain, wa tashayyu'uhum nahwal a'immati lam yattasim bil ghulu. Dan kesyiahan mereka ini kepada imam-imam ataupun pegangan mereka kepada imam-imam tidaklah sehingga kepada tahap hulu. Bal i'tabaruhum afdalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka menyatakan yang lebih layak sahaja setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada kalangan Sayyidina Ali, kaum kerabat baginda lah yang lebih layak untuk memegang khalifah. Wa'tadilu fi mawaqifihim tujah sahabah. Mereka adil
Okey, dalam mereka menyatakan pandangan terhadap sahabat, mereka tidak mengkafirkan mereka, falam yakfuruhum. Mereka tidak mengkafirkan para sahabat seperti mana yang dipegang oleh Imam Rafidah ataupun Syiah Rafidah dan juga Al-Ghaliyah, yang mana mereka jelas mengkafirkan para sahabat. Wa khususan man baya'ahum Ali radhiyallahu anhu wa i'tarafa bi imamatihim. Okey, iaitulah khususnya kepada mereka-mereka yang mendahului, mendahului akan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali juga redha kepada mereka, dan mereka ini jelas tidak ada masalah dengan para sahabat yang lain ataupun khalifah-khalifah yang mendahului akan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqad qassama Abu Zahrah Az-Zaidiyata min haitsul i'tiqadi ila qismaini. Abu Zahrah dalam kitab sejarahnya telah membahagikan Zaidiyah melalui pembahagian kepercayaan itu kepada dua kelompok. Ada Zaidiyah yang mutaqaddimun, Zaidiyah yang terdahulu, Zaidiyah yang daripada kelompok-kelompok yang terdahulu, mula-mula dulu, al-muttaba'una li aqwali Zaid. Al-muttabi'una li aqwali Zaid. Mereka ini adalah mereka yang mengikut betul apa yang dikatakan oleh Imam Zaid. Mengikut manhaj Imam Zaid yang sebenar. Tidak ada penambahan, tidak mengkafirkan para sahabat. Wa haula'i la ya'udduna min Rafidah. Mereka ini tidak sama seperti Imam Rafidah ataupun Syiah Rafidah yang mengkafirkan para sahabat. Wa ya'tarafuna bi imamati syaikhaini Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Zaidiyah yang mutaqaddimah, mereka ini memang ikut apa yang dikatakan oleh Imam Zaid, dan Imam Zaid pun kita tahu adalah merupakan seorang orang yang alim. Jadi mereka ini kita tak golongkan mereka bersama dengan golongan Rafidah yang mengkafirkan para sahabat. Mereka ini jelas mengiktiraf keimaman ataupun khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang mendahului akan Sayyidina Ali. Mereka tidak menyalahkan. Wa qismun minal mutaakhirin minhum, dan kelompok yang mutaakhirin, tadi mutaqaddimin, yang ni mutaakhirin, yang datang terkemudian, mereka ini yang uduna min Rafidah. Boleh kita kelompokkan mereka ini bersama dengan kelompok Rafidah kerana pegangan mereka yang sama. Wa hum yafuduna imamat asy-syaikhaini. Mereka menafikan akan khalifah Abu Bakar dan juga Umar. Wa yasubbunahuma, bahkan mereka mencela pula ke khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar. Wa yakfuruna man yara khilafatahuma, dan mereka mengkafirkan bagi mereka yang mempercayai akan khilafah Abu Bakar dan juga Umar. Mereka sehingga tahap mengkafirkan. Jadi kita ini yang menyokong ataupun mempercayai akan khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar, maka kita pun juga termasuk dalam golongan kafir yang disebutkan oleh mereka itu. Jadi kita lihat pandangan-pandangan yang dibawa oleh Imam Zaidiyah yang dikatakan paling adil dan juga yang dekatlah dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu. Apakah dia? Dalam bab politik, yara Zaid jawaza wilayatil mafdul. Boleh untuk menjadi pemimpin itu orang-orang yang layak. Yang layak. Ai innal imamata, iaitu imamah itu indahum laisat wirasah. Imam ataupun pemimpin itu dalam pandangan mereka bukanlah melalui sistem pewarisan. Bukan melalui sistem kerabat ni, kena ikut ni, Tapi siapa yang lebih layak, maka dialah yang layak untuk menjadi pemimpin. Fa iza iqtadas al-maslahah taqdimal mafdul. Dan jikalau banyak maslahah, kalau kita lantik dia, maka dahulukan dia. Fala ba'sa bidzalika. Kerana lebih banyak maslahah kebaikan yang boleh kita dapat. Kalau dia ini, anak dia ni jahat, minum arak, tapi ada orang lain yang lebih adil, yang lebih bijaksana memimpin, maka tidak ada masalah untuk pilih dia untuk menjadi pemimpin. Wa kana ma'a tafdilihi li Ali ala Abi Bakar yara anna khilafat asy-syaikhaini khilafah sahihah. Maka sebab itulah walaupun yang mendahului akan Sayyidina Ali itu akan seperti Abu Bakar dan juga Umar, maka mereka melihat kedua-dua khilafah itu ataupun khalifah itu khalifah yang betul, tak ada masalah. Yang kedua, al-qawlu bi'adami ismatil a'immah. Mereka tidak memaksumkan imam. Mereka tidak memaksumkan imam seperti mana yang dipegang oleh Syiah Rafidah,
yang kata imam ini maksum, terlepas daripada dosa besar, dosa kecil. Aw wisayatihi min Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka-mereka yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada makhluk yang maksum melainkan para nabi sahaja yang tidak melakukan kesilapan besar maupun kecil. Kama taqulu al-imamiyah ba'du wa ba'du firaq zaidiyah. Ini seperti mana yang disebutkan oleh beberapa kelompok imamiyah dan juga sebahagian daripada kelompok Zaidiyah yang menyatakan sedemikian bahawasanya imam tidak maksum. Okay, imam tak maksum. Fa inna za'mahum ismatul a'immati wa wisayatihim kana asasuhu al-i'tiqadu al-khati'. Okay, antawallal al-immata kana min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka menganggap fa inna za'mahum ismatul a'immati aw wisayatihim. Kenapa mereka menganggap imam ini maksum? Kerana kepercayaan mereka yang salah. Okay? Kerana mereka ini dilantik oleh Nabi SAW pada pandangan mereka. Jadi Nabi itu maksum, maka mereka itu pun juga maksum. Lam yakul bin mahdil muntazar. Dan mereka juga tidak menyatakan ataupun tidak mengatakan akan konsep Mahdi yang ditunggu daripada kalangan mereka. Jadi Imam Zaidiyah ataupun Syiah Zaidiyah tidak menyatakan sedemikian. Mereka tidak bersama dengan kelompok Syiah yang menyatakan bahawasanya Imam Mahdi yang mereka tunggu itu adalah daripada kalangan mereka. Wahya min aqaidi syiati al-asasiyah. Ini adalah pegangan Syiah yang asas lah. Okay, menyatakan akan Mahdi yang ditunggu-tunggu, merujuk kepada Imam Mahdi daripada Imam Syiah. Fakullu ta'ifatin minhum laha Mahdi. Yang mana setiap kelompok-kelompok yang kita telah sebutkan, Kaisaniyah, Ghaliyah dan lain-lain itu, mereka menyatakan pandangan mereka terhadap siapakah Imam Mahdi. Imam Zaidiyah tidak menyatakannya. Okay, kita tidak tahu siapa. Tetapi bagi kelompok-kelompok Syiah selain daripada Zaidiyah dan sebahagian daripada Zaidiyah menyatakan bahawasanya Imam Mahdi itu adalah sedemikian daripada kalangan Imam Syiah itu sendiri. Wa tafarraqu fi hazil hurafati tawaifu muta'awidatun. Dan terpisah hurafat perkara ini, perkara yang jelas bertentangan ini, beberapa kelompok. Banyak kelompok yang menyatakan siapakah dia Imam Mahdi tersebut, iaitu merujuk kepada Imam Syiah itu sendiri. Misalnya Al-Mahdi, Imam Mahdi di sisi Al-Kaisaniyah huwa Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah itulah Imam Mahdi. Wa indal Isna Asyariyah, manakala Imam 12 daripada kalangan Imam 12 mereka mempercayai Imam Mahdi yang ditunggu itu adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Beliau ni adalah Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu oleh mereka yang akan membawa kebenaran. Akan pegangan Syiah ini. Wa inda baqiyati tawaifihim a'immatul mahdiyun yantaziyuna wujuhum baghtatan yamla'una al-ardu 'adlan bizamihim. Dan begitulah juga bagi kelompok-kelompok yang lain, mereka memiliki Imam Mahdi mereka tersendiri. Mereka menyatakan Imam Mahdi mereka adalah daripada kalangan mereka, yang mana mereka menunggu akan keluarnya Imam Mahdi ini untuk memenuhi akan dunia ini dengan keadilan mengikut pandangan mereka. Selain daripada itu, Az-Zaidiyah juga mengatakan bahawasanya hukum pada pelaku dosa besar ini, murtakabil kabirah, pelaku dosa besar ini, bi annahu fi manzilati bainal manzilataini. Mereka berada di kedudukan antara dua rumah, iaitu antara syurga dan juga neraka bagi mereka yang melakukan dosa besar. Jadi mereka melakukan dosa besar ini di sisi Mu'tazilah, mereka sama dengan pandangan Mu'tazilah, berada antara dua rumah, iaitu antara syurga dan juga neraka. Wakila innahu khalafahum fi takhlidihi finnar. Cuma mereka ini berbeza dengan Mu'tazilah kerana mereka mengatakan, Mu'tazilah mengatakan
pelaku dosa besar ni akan kekal selamanya di neraka Allah, manakala Zaidiyah tidak sedemikian. La yakhludu finna illa wal muslim. Kerana yang akan kekal di neraka itu hanyalah yang bukan Islam sahaja. Maka kerana di Islam dia melakukan dosa besar, dia duduk di neraka, kemudian dia akan keluar, dia akan masuk ke dalam syurga. Samalah seperti apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahawasanya tidak akan kekal selama-lamanya orang Islam itu masuk ke dalam neraka Allah, kerana ianya akan masuk semula ke dalam syurga. Namun adalah bezanya sikit. Macam mana bezanya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Lam yakul bi raj'ah al-maz'umah inda Syiah. Zaidiyah juga tidak menyatakan akan konsep raj'ah, yang dipegang oleh kebanyakan kelompok-kelompok Syiah, yang mana ia adalah bid'ah gharibah. Ia adalah merupakan sebuah perkara bid'ah. Wahya anna kathiran minal usati sayarji'una ila dunya wa yujazuna fiha qabla yaumal qiyamati. Iaitulah mereka menyatakan, banyak orang-orang maksiat ini, melakukan maksiat ini, akan kembali ke dunia ini dan akan menjalani kehidupan di dunia ini, dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain sebelum hari kiamat. Dan yang seterusnya, faqad ja'at tawaifun harrafas mazhabuz Zaid. Telah datang kelompok yang merosakkan pegangan-pegangan Imam Zaid ini. Wa rafadu khilafat asy-syaikhaini. Mereka telah merosakkan ataupun membantras khilafah Abu Bakar dan juga Umar. Wa qalu bi raj'ati wa ismatil a'immati wa rizalika. Mereka ini telah buat porak-poranda pada pandangan Syiah Zaidiyah ini dengan menyatakan akan konsep raj'ah dan maksumnya imam dan juga lain-lainnya. Maka rosaklah. Sebab itulah golongan-golongan ini tidak mengikut pandangan sebenar yang dibawa oleh Imam Zaid sebenarnya. Yang tidak memaksumkan imam, tidak mengatakan akan konsep raj'ah, pelaku dosa besar, tetapi datangnya orang telah merosakkan akan mazhab Zaid ini. Ataupun mazhab Zaidiyah ini, yang mana padanya itu boleh kita katakan terdapat 5 furuk yang duduk di bawah Zaidiyah itu, seperti Jarudiyah, Sulaimaniyah, Solihiyah, Batriyah, Yaqubiyah. Al-Rafidah, Al-Imamiyah, Al-Isna Asyariyah. Ini yang paling terkenal sekali di dunia sekarang ini. Bahkan di negara kita pun ada juga. Syiah yang Rafidah. Ar-Rafdu fil lughati ya'ti bimakna at-tarku. Rafad pada sudut bahasanya bermakna tinggal, meninggalkan. Yuqalu rafada yarfudu rafdan ay taraka. Rafada dengan makna meninggalkan. Fa innahu yutlaqu ala tilka ta'ifah zatul afkar wal ara'i al-i'tiqadiyah allazina rafadu khilafat asy-syaikhaini wa aksar sahabah. Mereka ini ataupun nama Rafidah ini diberikan kepada kelompok yang memiliki ideologi ataupun pandangan bahawasanya rosaknya ataupun dok betulnya khilafah yang dibawa oleh Abu Bakar dan juga Umar dan juga kebanyakan para sahabat yang lain. Wa za'amu, mereka menganggap annal khilafata, khalifah itu pada Ali wa zuriyatihi, pada Ali dan juga zuriat-zuriatnya, kaum keturunan Ali sahaja, min ba'dihi binasrin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pemilihan Sayyidina Ali dan juga zuriatnya itu lebih layak kerana disandarkan dengan nas yang datang daripada Nabi sendiri, menyatakan akan Sayyidina Ali itulah yang lebih layak memegang setelah aku. Iaitu merujuk kepada Nabi SAW. Namun ada perbahasan ulama menyatakan akan kerelevanan hadis ini. Kedudukan hadis ini macam mana? Wa anna khilafata ghairuhum batilah, dan khilafah yang lain daripada Sayyidina Ali dan juga zuriatnya itu, maka semuanya khilafah yang batilah. Antara kelompok-kelompok Rafidah yang biasa kita dengar, ada Muhammadiyah, ada Al-Isna Asyariyah. Kita tengok Muhammadiyah, annahum ta'ifatun ya'taqiduna annal imama wal mahdi al-muntadhar huwa Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali. Adalah kelompok yang mempercayai akan imam Mahdi itu yang ditunggu itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali.
Okey, mereka adalah ataupun Imam Mahdi yang ditunggu itu daripada kelompok Muhammadiyah ini, mereka menganggap Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali. Okey. Manakala kelompok Isna Asyariyah pula, hazihiyal wajihatu ra'isiyatu wal wajhul barizu litasyayu'i fi asrinal hadir. Mereka inilah adalah kelompok utama dan kelompok yang paling terkenal sekali, okey, pada zaman kita sekarang ni. Tu'tabaru hazihi ta'ifatu ashharu firaq Syiah. Okey, mereka ini adalah kelompok Syiah yang paling terkenal sekali, Syiah Imam 12. Wa aksaruha intisyaran fil alami. Dan yang paling banyak sekali apa orang kata tersebar di dunia sekarang ini, wa ilaiha yantami aksaru Syiah fi Iran wal Iraq wa Pakistan. Okey, dan Syiah yang paling banyak berada di Iran, Iraq, Pakistan dan lain-lain daripadanya, minal buldani allati wasalat ilaiha al-aqidah asy-syi'iyyah. Okey, dan negara-negara lain yang sampai akan akidah-akidah Syiah ini. Jadi kebanyakan mereka daripada kalangan Syiah Isna Asyariyah, Syiah Imam 12. Okey, Syiah Imam 12. Okey, siapakah dia Imam 12 tersebut? Seperti mana yang awak tengok di sinilah ada 12 imam, dan yang ke-12 itulah Muhammad bin Hasan al-Askari, itulah yang mereka tunggu-tunggu, okey, sebagai Imam Mahdi. Okey, kerana tidak dijumpai di manakah Muhammad bin Hasan al-Askari ini. Jadi beliaulah yang merupakan Imam Mahdi yang kita tunggu. Jadi ini pandangan Syiah al-Isna Asyariyah ini. Di bawah firaq Ar-Rafidah ataupun Al-Isna Asyariyah ini ada banyaklah kelompok-kelompok Syiah Isna Asyariyah seperti mana yang telah kita sebutkan ini. Antara pandangan-pandangan ataupun kepercayaan Syiah Ar-Rafidah ataupun Syiah Syiah Isna Asyariyah ini, antaranya adalah dakwahum ismatal a'immah wal awsiya. Mereka ini, dakwaan mereka menyatakan akan kemaksuman akan para imam dan penerus imam itu. Okey, yang diwasiatkan menjadi imam, maka mereka ini memiliki satu sifat iaitu maksum. Okey, ini antara pandangan mereka. Imam mesti maksum. Kemudian tadayyunihim bitaqiyati. Mereka mempercayai akan taqiyah. Dakwahum al-mahdiyah. Dakwaan Mahdiyah yang ditunggu-tunggu. Dakwahum ar-raj'ah. Pandangan berkaitan dengan raj'ah, konsep raj'ah. Mauqifuhum minas sahabah. Pandangan mereka terhadap para sahabat yang mereka kafirkan. Mauqifuhum minal Qur'anil Karim. Mereka menyatakan Al-Quran yang ada sekarang ni Al-Quran yang kurang lengkap. Al-qawlu bil bada'i ala Allah Ta'ala. Mereka menyatakan permulaan ke atas Allah, dengan makna Allah ada mula dari sudut ilmunya. Allah baru tahu. Al-Raja'ah, nikah mut'ah, juga nikah mut'ah pun ada juga konsep yang dipegang oleh Isna Asyariyah ini. Okey, Syiah Rafidah ini. Mauqifuhum min al-khilafati wal imamah. Kita takkan sentuh semua, tapi kita tengoklah sikit-sikit Okey, pandangan mereka terhadap khilafah dan imamah. Okey, pandangan mereka terhadap khilafah dan imamah, yu'tabaru asy-syi'atu al-imamatu wa tasalsuluha fi ali baiti ruknan min arkanil Islam. Okey, ya'tabiru asy-syi'atu al-imamatu wa tasalsuluha fi ali baiti ruknan min arkanil Islam. Para Syiah, okey, Syiah Imamiyah ini ataupun Syiah Rafidah, Syiah Isna Asyariyah ini, mereka menganggap, bahawasanya imam, imam dan juga keturunan imam itu ataupun yang dilantik menjadi imam itu mestilah daripada kalangan Ahlul Bait, dan ianya adalah merupakan rukun-rukun Islam. Termasuk dalam rukun Islam. Imamah itu termasuk dalam rukun Islam. Wa ya'taqiduna annaha mansibun sabata min indillahi ta'ala. Mereka percaya kedudukan imam itu kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahtarullahu al-imama kama yahtarul anbiya wal mursalin. Mereka menganggap pemilihan imam itu seperti mana Allah memilih akan para nabi dan juga para rasul. Wal Isna Asyariyah yahsurunaha fi Ali wa fi auladihi. Mereka mengehadkannya kepada Sayyidina Ali dan juga keturunannya. Wala yusahihunaha fi ghairihim. Dan mereka tidak bersepakat, mereka tidak menyatakan akan kebenaran pada selain daripada Sayyidina Ali dan keturunannya. Hasaba hazal kalam, maka daripada itu mereka menyatakan yuha ilaihi. Mereka menyatakan bahawasanya
imam ini diberikan wahyu kepadanya. Wa hadza khilafun ma ya'taqiduhu al-muslimuna min inqita'il wahyi bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para imam memiliki wahyu. Mereka ini diwahyukan. Maka mereka ini tidak ada masalah, tidak ada kesalahan. Dan ini jelas bertentangan dengan apa yang dipegang oleh orang Islam yang menyatakan terputusnya wahyu daripada Sayyid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Al-imanu bil imami juz'un minal imani billah. Iman, kepercayaan terhadap terhadap imam adalah sebahagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga harafu ma'anil Quranil Karim. Okey, Quranil Karimah ila hawahum fil a'immati. Mereka telah merosakkan makna Al-Quran mengikut mengikut hawa nafsu mereka demi nak membetulkan pandangan mereka terhadap imam-imam. Mereka nak menyatakan imam ini maksum, lantas mereka sanggup merosakkan makna Al-Quran, okey, nak menyatakan kehebatan imam ini. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi. Okey, jadi cahaya dimaksudkan di sini merujuk kepada imam Ali dan juga wal immat min ba'dihi. Imam Ali dan juga para imam yang datang setelahnya. Okey, jadi mereka telah merosakkan makna ayat Al-Quran demi nak membetulkan pegangan mereka. Menyatakan pegangan mereka mengatakan imam ini maksum, mesti datang daripada kalangan Sayyidina Ali dan juga keturunannya. Lantas berdasarkan ayat waja'alna lahu nuran ini merujuk kepada Imam Ali dan juga para imam yang datang setelah Sayyidina Ali. Kemudian mereka menyatakan ud'u ismatahum min kulli zunubi wal khataya. Para imam ini, mereka ini terlepas daripada sekalian bentuk dosa dan juga kesalahan. Wasara'ir wal kabair. Dosa besar, dosa kecil. La khata'a wala nisyana. Tidak ada salah, tidak lupa. Munzu tufulatihim. Sejak kecil mereka lagi. Ila nihayati hayatihim. Sehinggalah mereka besar. Tak pernah buat salah. Wujuban. Secara wajib. La syakka fihi. Okay? Mereka ni memang sah-sah. Tak pernah buat salah. Okay? Buat dosa besar, dosa kecil. Tak pernah lupa lagi. Sejak daripada kecil lagi. Okay? Sejak daripada kecil lagi. Tak pernah buat salah. Kemudian al-ismatu indahum syartun min syurutil a'immati. Maksum daripada pandangan mereka itu adalah syarat, okey, imamah. Ud'u lahum annahum ya'lamuna